Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dapat sekali kita bersama-sama dalam sembang undang-undang 30 minit siri yang pertama, insya-Allah. Dalam sembang undang-undang ini kita akan cuba berbahas, berbincang berkaitan dengan isu-isu semasa dan berkaitan apa sahaja perundangan yang dirasakan relevan dan untuk panduan secara umum kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat dan orang awam, insya-Allah. Pada hari ini untuk sesi sembang undang-undang siri 1 ini kita akan membahaskan tentang admin sosial media anda mungkin didakwa kesalahan jenayah. Pada hari ini kalau kita lihat seolah-olah sistem media ini bebas untuk kita menyatakan, meluahkan, menulis dan sebagainya. Walaupun satu perkataan, dua perkataan yang kita tulis itu sebenarnya memberi kesan kepada kita sendiri. Tambahan pula apabila ada grup-grup admin memberi pandangan dan sebagainya dan memberi kata provokasi, kata hinaan dan macam-macam lagi sehingga mencetuskan maknanya kemarahan ataupun fitnah, dan kita akan cuba bincangkan secara umum pada pagi ini berkaitan apa kesan, apa dia punya untuk preventage ataupun untuk menghalang, untuk kata menangani masalah ini supaya kita sentiasa cermat dan berhati-hati ketika menulis di Facebook, di Instagram dan di social media terutamanya. Yang penting, insya-Allah kita cuba ulas pada hari ini, dan tetamu jemputan kita pada hari ini adalah Tuan Muhammad Haris, iaitu seorang graduan daripada LLB UIA dan juga seorang graduan daripada Master MCL daripada UIA, insya-Allah. Dan dia seorang pengamal undang-undang, bakal pengamal undang-undang dalam civil, insya-Allah. Dan tanpa melengahkan masa, saya terus menjemput dan sahabat-sahabat di sana yang menonton pada pagi ini boleh like page saya dan teruskan share. Kita cuba berbincang apa rasionalnya penulisan kita di FB, Instagram dan social media yang lain. Saya teruskan talian kepada Haris. Assalamualaikum Muhammad Haris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dengar suara saya ke? Okey, jelas. Dengar suara saya ke? Okey, jelas nah. Okey, hari ini adalah untuk satu siri undang-undang, sembang undang-undang. Perbincangan kita ini hanya secara santai dan tidak menggambarkan mewakili mana-mana pihak, dan kita mempunyai pandangan kita sendiri dan berbeza mungkin dengan pandangan-pandangan pengamal-pengamal undang-undang yang lain. Just apa yang kita hasratkan pada hari ini adalah untuk pengetahuan umum secara ringkas dan basic sahaja. InsyaAllah pada hari ini kita akan cuba membincangkan tentang admin sosial media. Anda mungkin didakwa kesalahan jenayah. Jadi kebelakangan ini tambah-tambah selepas pilihan raya umum ke-14 yang lalu, dan apabila terdapatnya isu-isu berkaitan dengan rasis dan sebagainya, ada pihak-pihak ditangkap. Contohnya baru-baru ini di Jeddah ada seorang wanita, mungkin kita kata kategorikan mungkin di kawasan pedalaman, mungkin di Jeddah ini di kawasan yang terpinggir sedikit. Beliau meluahkan kata-kata beliau di Facebook dan didakwa. Namun alhamdulillah beliau dibantu oleh seorang yang orang kata padermawan untuk membebaskan ataupun menggantung pelaksanaan perintah, sebab perintah yang dikenakan kepada beliau adalah perintah pemenjaraan. Jadi saya nak tanya kepada Tuan Muhammad Haris, apa yang dimaksudkan dengan admin sosial media ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih kepada tuan penghormat majlis, Tuan Syazril,
di atas sesi perkongsian pada hari ini. Baik, menjawab kepada persoalan yang pertama, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan admin sosial media. Okey, pertama sekali kita kena melihat kepada perkataan admin tersebut. Admin tersebut merupakan singkatan daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu administrator yang diterjemahkan bahasa Melayu jika kita rujuk kepada kamus Dewan Bahasa merujuk kepada pentadbir. Pentadbir, mereka yang mentadbir sesuatu urusan ataupun perkara. Dan jika kita merujuk pula kepada social media, saya suka saya merujuk kepada kajian berkenaan dengan social media ini sini yang ditulis oleh Journal of Social Sciences and Humanities. Ditulis oleh Husnul Hanafi dan Muhammad Helmi Abdul Rahim, di mana penulis menyatakan fungsi-fungsi media sosial ni fungsi-fungsi media sosial ni terbahagi kepada 3 yang utama. Yang pertama media sosial yang digunakan sebagai alat untuk membantu seperti komunikasi dengan orang ramai rakan maupun membantu dalam komunikasi dengan ahli-ahli dalam kumpulan ataupun dalam panggil. Yang kedua pula, fungsi dia digunakan sebagai medium untuk pemindahan maklumat daripada satu maklumat ke satu maklumat yang lain. Ini bermakna pengambilan media sosial sebagai satu usaha untuk menyambung idea-idea. Yang ketiga ialah digunakan untuk mendapatkan matlamat, bermakna untuk memperoleh apa yang diinginkan. Okey, jadi ruang-ruang media sosial ni bukan sahaja mencakupi pada platform WhatsApp, Facebook, Telegram dan sebagainya, dan dia boleh didefinisikan sebagai apa saja medium untuk membolehkan interaksi antara pihak-pihak. Jadi bila kita katakan admin sosial media ini, mereka yang dalam golongan ini ialah pentadbir ataupun yang menguruskan sesuatu platform sosial media. Ya. Okey, itu yang dikatakan sebagai admin sosial media. Jadi adakah yang dikenakan ataupun yang didefinisikan admin sosial media ini dia terletak juga pada pemilik Facebook sendiri, yang dia tidak mempunyai grup tapi dia ada Facebook dia sendiri, page dia sendiri, something yang dia bertindak atas dasar individu. Adakah itu termasuk sekali dengan definisi itu? Ya, dia termasuk sekali dengan definisi sebagai pentadbir kerana pemilik ataupun yang mempunyai akaun ini dia mempunyai kuasa untuk mengurus tadbir. Mengurus tadbir itu perkara yang dalam milikan kuasanya akan sosial media tersebutlah. Okey, jadi seterusnya saya nak tanya soalan. Kita dah tahu tentang definisi sosial media ini, admin sosial media. Jadi setakat manakah liability admin sosial media ini, liability dia terhadap grup atau page yang diusahakan ataupun dibuat olehnya? Silakan. Baik, terima kasih tuan. Okey, bila kita sebut berkenaan dengan liability ni pertama sekali kita perlu faham apakah yang dimaksudkan dengan liability. Terusnya saya nak tanya soalan. Kita rujuk kepada pengertian liability itu dalam konteks perbincangan kita pada hari ini ialah liability merupakan satu tanggungjawab. Satu tanggungjawab yang perlu dipantau, diperhalusi dan kita katakan dikawal selia oleh pihak admin. Sosial media yang diuruskan olehnya lah. Jadi liability secara umumnya jika kita rujuk kepada garis panduan yang dinyatakan di MCMC ataupun di Suruhanjaya Komunikasi Multimedia, ada 7 perkara secara am berkenaan dengan liability pentadbir sosial media ini. Yang pertamanya perlu tanggungjawab seorang pentadbir sosial media ini untuk memaklumkan kepada semua ahli kumpulan akan tujuan utama kumpulan aplikasi pesanan diwujudkan. Maksudnya di sini ialah bila seseorang admin ataupun pentadbir sosial media, saya bagi contohlah dalam konteks perbincangan kita rujuk sosial media ni sebagai WhatsApp. Okey.
sekiranya pihak seseorang itu ingin membuat satu WhatsApp group ataupun satu kumpulan WhatsApp yang mana ahlinya mungkin boleh menjadi 2 orang ahli atau lebih, adalah menjadi satu tanggungjawab asas atau tanggungjawab utama untuk pihak pentadbir ini memaklumkan akan tujuan utama kumpulan tersebut wujudkan ataupun perkara asas. Apa tujuan dia nak wujudkan WhatsApp group tersebut? Contoh, WhatsApp group tersebut diwujudkan untuk membincangkan isu-isu semasa perundangan syariah di Malaysia. Ataupun WhatsApp group tersebut ditubuhkan untuk membincangkan perkara yang melibatkan isu-isu keselamatan negara. Itu sebagai contoh. Maknanya pihak perlu memaklumkan akan tujuan penubuhan WhatsApp group tersebut. Yang kedua, pertama, kita ada tujuh panduan yang digaris oleh Suruhanjaya Komunikasi Multimedia. Yang keduanya ialah prihatin terhadap peraturan atau syarat-syarat yang digariskan oleh penyedia platform. Jadi kalau kita rujuk pada WhatsApp tadi, ada tak garis panduan yang disediakan oleh pihak kita katakan penyedia platform WhatsApp ni? Kalau kita lihat ke Facebook, ada dinyatakan sekian-sekian posting tidak boleh dimasukkan di dalam WhatsApp group, di dalam Facebook group tersebut. Jadi kalau WhatsApp ada berkenaan dengan polisi ataupun peraturan asas yang disediakan oleh WhatsApp, maka pihak admin perlu cakna, perlu ambil berat. Ketiga, pihak admin bertanggungjawab ataupun mempunyai liability untuk menegur posting atau komen untuk memastikan perbincangan berada di landasan yang betul. Itu tanggungjawab admin. Yang ketiga. Yang keempat, sentiasa semak posting atau komen. Seelok-eloknya dalam perbincangan WhatsApp itu dilantik seorang moderator untuk memantau segala mesej yang masuk, perbincangan yang diutarakan sesama ahli grup. Yang keempat, untuk mempertimbangkan atau mengeluarkan ataupun kita panggil block lah mereka yang terus posting ataupun komen yang bertentangan dengan undang-undang. Dan yang terakhir, bekerjasama dengan agensi penguat kekuasaan. Ini adalah secara umum liability seseorang admin social media. Okey, jadi pendengar-pendengar yang cuba ataupun yang membuat satu grup Makcik Kia, Pakcik Saleh kena dengar betul-betul dengan apa yang dikatakan social media pada hari ini. Kita membuat satu grup, kita menjadi tanggungjawab liability kepada kita. Apa yang tindakan grup, mungkin sekiranya ada aduan dan laporan, mungkin admin social media ini akan dipertanggungjawabkan. Dan dendanya bukan sedikit, mungkin akan melalui pendakwaan, mungkin akan ditahan reman dan sebagainya berdasarkan kata-kata atau perbincangan yang dibuat dalam sosial media tersebut. Jadi saya nak teruskan persoalan. Kita dah tahu tentang definisi, tentang liability, apa list-list yang perlu buat, tak perlu buat kepada social media ini, dan perlu penjelasan tujuan sesuatu grup itu dibuat. Jadi apakah bentuk tindakan pendakwaan yang boleh diambil ke atas mereka ini sekiranya melanggar apa yang dikatakan liability 7 liability yang dinyatakan oleh Tuan Haris tadi? Apakah tindakan pendakwaan? Silakan. Ya, baik, terima kasih Tuan. Okey, bentuk tindakan pendakwaan yang boleh diambil kira ke atas mereka yang didapati melanggar akan sesuatu bentuk perundangan yang telah digaris pandu oleh kerajaan Malaysia. Antara pertama, paling utama ialah tindakan jenayah yang boleh diambil ke atas sosial media ini. Yang kedua, bentuk tindakan yang lain yang boleh diambil adalah bentuk tindakan civil. Dia terbagi kepada dua lah secara umum berkenaan dengan tindakan pendakwaan yang boleh diambil ke atas mereka ini. Yang pertama tadi saya katakan tindakan jenayah, di mana berbentuk punitif ataupun berbentuk satu pengajaran kepada salah laku. Dan yang kedua, berbentuk tindakan sivil di mana pampasan atau ganti rugi akan dikenakan terhadap sosial media tersebut. Jadi saya bagi contoh. Sebagai contoh, sekiranya admin sosial media ini melakukan sesuatu posting yang berbentuk perkara, saya bagi contoh sebagai perkara lucah lah. Jadi sekiranya dia buat satu komen ataupun posting berbentuk gambar lucah atau sebagainya, maka tindakan pendakwaan jenayah boleh diambil ke atas pelaku tersebut. Sebagai contoh, kalau tadi dia buat satu posting gambar lucah, maka pertamanya tindakan di bawah Seksyen 233
Akta Komunikasi Multimedia yang akan dikenakan terhadap kesalahan laku tersebut, dan yang keduanya boleh dikenakan juga tindakan jenayah di bawah peruntukan undang-undang lain seperti di bawah kanun keseksaan. Adapun berkaitan dengan tindakan sivil, sekiranya didapati gambar lucah tersebut mengandungi elemen-elemen yang menunjukkan individu ketiga yang mengaibkannya, yang memalukannya, maka pihak tersebut boleh melakukan tindakan pendakwaan sivil melalui undang-undang yang sedia ada di Malaysia. Okey. Jadi bila kita tahap pendakwaan ini adalah satu tindakan yang kita kata mungkin boleh menjejaskan ataupun boleh memberi kesan kepada pelaku-pelaku yang salah guna ataupun salah cara ketika bermedia sosial di medsos ini. Jadi apakah sabitan hukuman? Sebab kita nak dengar juga apa sabitan hukuman yang boleh dikenakan terhadap mereka. Silakan. Ya, baik. Dengan salah ataupun pelaku admin social media ini, pertamanya jika kita rujuk pada Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia iaitu Akta 588, kita boleh rujuk di Seksyen 233 ini yang menyatakan penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian, di mana didapati melakukan satu kesalahan di bawah Seksyen 233 ini, pelaku jenayah tersebut jika disabitkan kesalahan boleh dikenakan denda tidak lebih RM50, maknanya RM50 akan dikenakan denda, atau RM50 tidak lebih 1 tahun. Ini di bawah Seksyen 233. Di mana Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia ini adalah merupakan seksyen yang kita panggil popular lah untuk membuat pendakwaan jenayah ke atas pelaku admin social media ini. Adapun sabitan hukuman lain, kita boleh rujuk juga kepada seksyen lain yang menyatakan bahawa penyebaran berita palsu. Okey, berita palsu juga boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Komunikasi Multimedia. Dan sekiranya tiada peruntukan jenayah di bawah Akta Komunikasi Multimedia, pihak pendakwaan ataupun pihak berkuasa boleh juga merujuk kepada kanun keseksaan di mana ada elemen-elemen yang boleh disabitkan ke atasnya pelaku jenayah tersebut, seperti Seksyen 506 kanun keseksaan memperuntukkan akan kesalahan ugutan. Kalau jika kita rujuk Seksyen 506, jika admin sosial media tersebut telah mengugut seseorang ataupun ahli grup, dia boleh dikenakan hukuman bawah Seksyen 506, iaitu kesalahan menakutkan secara jenayah, di mana penjara boleh sampai 2 tahun atau dengan denda. Di sini untuk 06 lah, dan banyak lagi peruntukan undang-undang jenayah yang terdapat di kanun keseksaan. Bukan saja kanun keseksaan, tapi ada juga di bawah Akta Rahsia Rasmi Kerajaan, di mana masalah admin social media ini juga boleh didakwa di bawah peruntukan undang-undang tersebut. Okey, jadi kena ingat apabila ada je pendakwaan mungkin akan dikenakan denda. Denda ini seperti mana yang dinyatakan sama ada RM50,000. Ini adalah yang antara yang tertinggi, dan RM50,000 atau penjara tak lebih 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi dalam kes yang kita tahu di Jitera baru-baru ini, beliau dikenakan penjara, denda dengan penjara tak silap. Yang berkaitan dengan penulisan beliau di Facebook. Jadi saya teruskan soalan, contoh apakah yang boleh menjadi kesalahan di bawah peruntukan Undang-Undang Malaysia bagi maksud liability admin social media ini? Silakan. Ya, baik. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada 7 perkara umum yang perlu diambil peduli oleh admin social media. Jadi antara bentuk kesalahan di bawah peruntukan Undang-Undang Malaysia yang membawa maksud akan liability admin social media tersebut adalah Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia. Seseorang yang menggunakan mana-mana kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian atau aplikasi secara sedar. Ini kita tak bahaskan sama ada pelaku admin social media tersebut merupakan orang yang kita panggil tidak mempunyai kewarasan yang cukup, ataupun orang kita tidak bahaskan sama ada
pelaku jenayah tersebut ataupun admin social media ini adalah merupakan kanak-kanak. Jadi kita dalam konteks ini kita menyatakan bahawa admin social media ini merupakan seorang dewasa yang cukup sifat dan juga cukup umurnya. Untuk kita di section 233, iaitu seorang yang sedang membuat dan memulakan penghantaran apa-apa komen, permintaan, cadangan atau komunikasi lain yang lucah, sumbang, palsu, mengancam atau jelik sifatnya dengan niat untuk menyakitkan hati, menganiayai, mengugut orang lain, atau memulakan satu komunikasi dengan niat untuk mengugut atau mengganggu mana-mana orang di mana-mana nombor atau alamat elektronik. Di sini kita dapat rujuk bahawa ada dua perkara utama yang boleh didakwa di bawah section 23 Akta Komunikasi Multimedia ini. Pertamanya, jika admin social media tersebut membuat, dia sedar dia melakukan satu perbuatan di mana dia buat komen lucah, komen yang palsu, mengancam dan sebagainya. Seperti contoh, saya bagi seorang admin social media ini post satu berita palsu berkenaan dengan COVID-19 di dalam WhatsApp group. Dia boleh dikenakan tindakan section 233 ini kerana dia telah disedar bahawa perkara itu, berita itu adalah palsu, maka dia sebarkan dan dia boleh dikenakan tindakan di section 233 ini. Ataupun admin social media ini dia memaparkan akan satu nombor yang dia percayai kata ada mempunyai hubungan tidak baik dengan seseorang yang dia kenali, maka dia postkan nombor tersebut secara umum dengan tujuan supaya pihak-pihak lain mengutuk ataupun memaki pemilik akaun atau pemilik nombor tersebut, maka dia pun boleh dituduh di bawah section 233 Akta Komunikasi Multimedia ini. Okey. Seterusnya, kalaulah berkaitan, kita kata maknanya apabila kita tuduh ataupun kita fitnah ataupun kita share ataupun kita mengukakan palsu ini dan sekiranya ada elemen kesalahan di bawah Akta Komunikasi Multimedia, siapakah yang ada kuasa untuk menyiasat? Baik. Okey, kuasa untuk menyiasat sebarang aduan yang dibuat berkenaan dengan peruntukan undang-undang di bawah Akta Komunikasi Multimedia ini tidak lain tidak bukan adalah Suruhanjaya Komunikasi Multimedia atau SKMM mempunyai kuasa untuk menyiasat segala aduan berkenaan dengan peruntukan undang-undang di bawah akta ini. Sebagai contoh, jika seseorang membuat aduan berkenaan dengan admin social media yang telah mengepost satu komen berbau fitnah ataupun satu komen kita panggil berita palsu di dalam WhatsApp group, maka Suruhanjaya Komunikasi Multimedia mempunyai kuasa untuk menyiasat perkara tersebut seperti mana diperuntukkan oleh menteri lah. Kalau menteri bagi dia, maka dia mempunyai kuasa untuk menyiasat. Dan secara umumnya kuasa siasatan di bawah akta SKMM ini adalah di bawah kuasa Suruhanjaya Komunikasi Multimedia, bukan di bawah kuasa polis untuk menyiasat. Di sini ramai kita katakan pihak ramai anggapan bahawa kesalahan diperuntukkan di bawah Akta Komunikasi Multimedia ini merupakan satu bidang kuasa siasatan mutlak oleh pihak polis. Tapi jika kita rujuk kepada peruntukan undang-undang di sini, Akta Komunikasi Multimedia ini memberi kuasa penuh kepada Suruhanjaya SKMM untuk menyiasat, bukan polis. Okey, jadi apabila berlakunya siasatan, kemungkinan berlakunya rampasan dan sebagainya, ataupun kalau dia menulis handphone itu, bahan bukti itu mungkin handphone itu akan diambil, ataupun kalau menulis di laptop, mungkin laptop itu akan diambil. Jadi saya nak tanya, bolehkah barang salian sosial media ini dirampas oleh pihak berkuasa? Silakan. Ya, jawapannya boleh. Apa-apa sahaja bahan atau barang yang didapati ataupun disyaki oleh pihak yang menyiasat, akan ada kebarangkalian yang pelaku jenayah ataupun sosial media ini didapati melakukan satu kesalahan di bawah peruntukan Akta Komunikasi Multimedia, maka pihak berkuasa tersebut boleh merampas barang tersebut. Itulah sama ada telefon ataupun
dokumen atau apa-apa sahaja yang boleh dikaitkan dengan peruntukan undang-undang di bawah Akta Komunikasi Multimedia tersebut. Okey. Dan penonton ataupun yang masuk ke menonton rancangan sembang undang-undang kita pada pagi ini, sekiranya mempunyai soalan, mungkin boleh typekan di ruangan komen. InsyaAllah kita cuba menjawab secara umum untuk pemahaman. Dan kalaulah yang belum like page saya, mungkin boleh like page saya di FB live Syazril Ibnu Mustafa Official. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan adakan solusi syariah siri ke-16 yang berkaitan dengan fasah. Cuma pada hari ini sembang undang-undang ini ke arah yang lebih serius sedikit, berkaitan dengan undang-undang sivil ataupun kriminal ataupun jenayah. Jadi pada hari ini adalah siri yang pertama. InsyaAllah kalau ada apa-apa persoalan mungkin boleh type di ruangan komen, sebab tajuk yang kita pilih pagi ini adalah dekat dengan kita. Sebab WhatsApp, Telegram, grup, Facebook adalah bermain di jari jemari kita. Kadang-kadang kita tak sedar apa yang kita buat. Kadang-kadang kita menubuhkan satu grup cekiah. Kita memfitnah seseorang, kita nak menjatuhkan seseorang, hatta walaupun di-share sekalipun. Baru-baru ini walaupun di-share satu berita palsu yang dianggap palsu, telah dikemukakan, telah dibuat satu pendakwaan, mungkin kes itu masih dalam kes. Ini adalah memberi kesan kepada kita. Jadi kita nak menjadi seorang pengguna yang berhati-hati di sosial media. Like, buatlah yang terbaik, kata-kata motivasi, insyaAllah mungkin boleh. Jadi saya nak teruskan soalan. Bila segala pendakwaan, pegawai penyiasat dah rampas segala-galanya dalam memberi keterangan kepada pihak berkuasa, sekiranya ada keterangan yang boleh mendedahkan tindakan jenayah lain oleh pelaku, apakah boleh berdiam diri enggan menjawab soalan yang diajukan oleh pegawai penyiasat? Jadi apabila disiasat, rupanya ada jenayah lain, apakah OKT ini ataupun orang yang bakal dituduh ini ataupun bakal disaman ini perlu menjawab apa yang dijawab oleh pegawai penyiasat? Silakan. Baik, secara umumnya adalah menjadi satu kewajipan bagi pihak yang dipanggil oleh pihak berkuasa dalam proses melengkapkan satu siasatan untuk menjawab segala pertanyaan yang dikemukakan oleh pegawai berkenaan. Tetapi ada pengecualiannya, di mana sekiranya jawapan yang akan diberikan oleh yang dikena tuduh ni ataupun yang sedang disiasat ni boleh menjerumuskan kepada tindakan jenayah yang lain. Sebagai contoh, dia disiasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia berkenaan dengan satu penyebaran berita palsu. Tapi tersebut jika dia dijawab akan menjerumuskannya kepada bentuk tindakan jenayah lain seperti mencuri atau tindakan jenayah lain seperti kita katakan merompak dan sebagainya, maka dia boleh untuk tidak menjawab pertanyaan tersebut. Dia boleh berdiam ataupun meminta kepada penulis tersebut untuk mendapatkan khidmat peguam pilihannya. Jadi kerana kita tidak mahu jawapan yang diberikan oleh yang disoal siasat tadi menjerumuskan dia kepada tindakan jenayah yang lain yang boleh mendedahkan dia risiko kepada jenayah yang lain. Okey, jadi apabila disiasat, jawab apa yang disiasat. Sekiranya ada kesalahan lain, mungkin beliau boleh berdiam diri seperti mana yang dikatakan tadi atau melantik peguam. Jadi kebanyakan pada hari ini sosial media ini dikuasai oleh orang kanak-kanak di bawah 18 tahun. Orang yang bermain PUBG ataupun orang yang menguasai, kadang-kadang umur 10 tahun, 11 tahun dah menguasai ilmu ataupun teknologi pada hari ini, social media, Facebook, Instagram dan sebagainya. Jadi apakah kanak-kanak ini boleh didakwa sekiranya didapati menjadi pihak admin social media ini? Sebab mungkin ada grup anak cekiah yang buat benda ni. Jadi bagaimana pandangan? Silakan. Baik, terima kasih Tuan. Okey, berkenaan dengan peruntukan undang-undang terhadap kanak-kanak
sama ada boleh didakwa ataupun tidak, jawapannya kanak-kanak tersebut boleh didakwa. Boleh didakwa, cuma bersyarat, iaitu kanak-kanak tersebut perlulah dirujuk kepada Akta Kanak-Kanak tahun 2001, di mana akta ini merangkumi akan segala proses pendakwaan, pembelaan dan tata cara prosedur terhadap di bawah Akta Kanak-Kanak 2001 ini. Yang kedua, jika kita rujuk kepada definisi kanak-kanak mengikut Akta Kanak-Kanak 2001, kanak-kanak merupakan orang yang berumur 18 tahun ke bawah. 18 tahun akan dianggap sebagai kanak-kanak, maka mereka tidaklah boleh didakwa secara langsung di bawah kanun keseksaan yang memperuntukkan sabitan hukuman seperti mana sabitan hukuman ke atas orang dewasa. Perlu melalui satu perbicaraan khas di mana dia akan dibicarakan di dalam mahkamah tertutup, tidak terbuka kepada orang awam. Seterusnya, bukan sahaja kanak-kanak ini boleh didakwa di bawah Akta Kanak-Kanak, tetapi ibu bapa atau penjaganya juga boleh dikenakan tindakan sekiranya didapati cuai memantau anak-anak mereka ataupun anak-anak di bawah seliaan mereka untuk tidak melakukan para bentuk tindakan yang bercanggah. Okey, jadi kanak-kanak juga boleh didakwa dan mahkamah juvana ada. Dan berhati-hati dengan anak-anak yang bermain handset kita. Kita takut kita yang didakwa sebab kemungkinan anak-anak ni membentuk satu grup yang sosial media ataupun something yang bersifat rasis dan sebagainya, bersifat untuk menjatuhkan seseorang. Ini cukup berbahaya. Jadi akhir sekali soalan saya, apabila sosial media ini, apabila kita type dan terus tekan ataupun kita menubuhkan grup admin ini, tiba-tiba grup admin ini meninggal dunia, apakah waris admin ini, waris, biasanya kalau dalam Islam, perwarisan ni dia akan turun kepada ahli waris. Jadi admin itu, dia tidak dapat menukar kepada admin yang lain kecuali dia ada moderator something melantik second admin yang lain. Tapi kalaulah dia sahaja admin, dia meninggal dunia, adakah waris admin ini boleh dikenakan tindakan undang? Silakan. Baik, waris admin secara umumnya tidak boleh dikenakan tindakan undang-undang kerana jenayah atau satu kelakuan salah dilakukan oleh pelaku tersebut tidak boleh diwarisi. Berbeza dengan peruntukan undang-undang syariah. Jika kita bicara bab faraid atau sebagainya tapi jika kita bicara bab jenayah syariah juga pun tidak boleh diwarisi oleh ahli warisnya. Maka sekiranya admin sosial media tersebut telah meninggal dunia, waris admin tidak boleh dikenakan tindakan. Yang dimaksudkan waris admin ini adalah ahli waris. Ahli waris yang anaknya ke atau cucunya ke, selagi mana dengan syarat anaknya atau cucunya itu bukan merupakan admin baru ataupun admin ganti atau alternatif yang mengawal grup tersebut. Sekiranya anak ataupun ahli waris kepada admin sosial media tersebut mempunyai akses, mempunyai kawasan akan grup tersebut, maka dia bertanggungjawab untuk membubarkan grup tersebut atau melaksanakan tanggungjawab fungsi-fungsi dia sebagai admin sosial media dengan baik. Sekiranya dia gagal, maka dia boleh dikenakan tindakan undang-undang ke atas diri. Okey, begitu jelas. Dan sekali lagi saya maklumkan bahawa ini adalah satu sembang undang-undang berkaitan dengan sama ada sivil ataupun jenayah. Siri yang pertama, insya-Allah bersama dengan Tuan Panel Muhammad Haris ini juga kita akan pergi siri ke siri dan akan menghuraikan berkaitan dengan undang-undang jenayah, dan kita akan mulakan pada sesi akan datang dengan attempt, iaitu percubaan untuk membunuh. Dan kita akan pergi satu-satu, contohnya merompak dan sebagainya, rogol, dan macam mana kita nak orang kata huraikan satu-satu perkara itu, dan prinsipal kes yang digunakan untuk sabitan kes tersebut. Ini penting untuk mungkin orang tidak tahu, sebab percubaan ini pun adalah satu tindakan jenayah. Walaupun percubaan
kita katakan kita tulis sahaja, tapi ini adalah percubaan dan kita akan pergi kepada lebih umum, lebih jelas kepada satu undang-undang jenayah. InsyaAllah mungkin Tuan Muhammad Haris bersedia untuk siri-siri akan datang. Kita akan mulakan dengan tajuk attempt, iaitu percubaan. Dalam apa-apa percubaan, sama ada percubaan untuk membunuh, percubaan untuk merogol, dan kita akan susun tajuk-tajuk itu supaya orang awam memahami apakah yang terdapat dalam undang-undang jenayah, insyaAllah. Jadi saya bagi dalam masa 30 saat ataupun 1 minit untuk Tuan Muhammad Haris menggulung kita punya perbincangan kita pada hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Tuan. Okey, sebagai penggulungan, izinkan saya untuk menasihati tuan-puan di luar sana selaku admin social media, sila ambil peduli dan cakna akan segala aktiviti di dalam WhatsApp group ke atau di Facebook group dan sebagainya supaya tuan-puan tidak didakwa di mahkamah esok. Okey, terima kasih. Dan bagi penonton yang melihat rancangan ini, siri ini, mungkin jadualnya saya akan tetapkan di Facebook page Syazril Ibnu Mustafa Official, dan mungkin esok kita tidak ada lagi dalam 13 hari bulan sebab esok saya dah mula bekerja. Jadi esok saya dah ada kes di Mahkamah Syariah Sungai Petani. Jadi mungkin kita akan setkan satu tarikh lain bagi perbincangan kita lebih jelas, dan mungkin kalaulah tertinggal ataupun terlepas untuk menonton perbincangan kita pada pagi ini, teruskan di page FB Syazril Ibnu Mustafa ini, ada rakamannya di situ, insyaAllah. Dan bagi sahabat-sahabat di luar yang belum like page, terus like page untuk informasi terkini sama ada undang-undang syariah ataupun undang-undang sivil, juga undang-undang jenayah, insyaAllah akan dibahaskan dalam Facebook page Syazril Ibnu Mustafa ini. Dan terima kasih sekali lagi Tuan Muhammad Arif. Kita berjumpa lagi di siri yang kedua, insyaAllah. Dan terima kasih juga kepada penonton kita pada pagi ini. Selamat berpuasa, dan segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan buruk itu adalah kelalaian percakapan dan perbuatan saya sendiri, dan saya harap maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.